Aku ada benda penting nak share dengan korang hari ni. Ni adalah graf GDP untuk Malaysia. Kalau kita tengok kat sini, tahun 2019, kita ada peningkatan GDP sebanyak 4.33%. Tapi tahun 2021, kita dijangka akan ada peningkatan sebanyak 9%. Please note, tahun 2009 punya number. Itu akan jadi point penting kalau kita nak take advantage dan keluar daripada recession ni dengan keadaan yang lebih baik daripada keadaan kita masuk dalam recession ni. Jumaat hari tu Muhyiddin ada share dia punya stimulus program. Dan aku rasa point-point dalam program tu adalah sangat exciting. Dan aku dah go through dia punya point-point dalam tu dan aku nak share dengan korang apa yang aku jumpa dan agak-agaknya apa yang boleh terjadi rentetan daripada pengumuman ni. So, suka atau tak, ekonomi kita masih belum recover sepenuhnya. So, kalau ikut dalam graf tu, kita masih berada di bawah sekali. Dan kalau bank dan kerajaan kita handle benda ni dengan baik, kita boleh expect pertumbuhan seperti mana yang IMF dah jangkakan. Dan kalau kita ambil kesempatan ni dengan betul, kita boleh ride that upward movement. Jom kita go through apa yang Muhyiddin umumkan Jumaat lepas. Part pertama adalah insentif untuk majikan ambil dan simpan pekerja. Part ni penting untuk memastikan semua rakyat Malaysia ada kerja dan kita keep unemployment rate kita pada 3.9%. Tak banyak yang kita boleh ambil kesempatan kat sini. Kita cuma boleh harap majikan-majikan kat Malaysia ni buat keputusan yang baik untuk long term. So part yang seterusnya, part ni yang mana kita boleh ambil kesempatan. Ibaratnya sekarang tengah hujan, kita cuma kena tinggal tadah je. Jadi point selepas untuk memastikan Malaysia ada unemployment rate yang kurang. Jadi first, kerajaan nak stimulate pasaran hartanah, kerajaan nak stimulate otomotif, menggalakkan foreign investment, buka kilang dekat Malaysia, tourism, creative industries, agriculture and food, dan last kali komoditi. So keep an eye dekat company-company yang berkaitan dengan kelapa sawit. Selasa ni confirm ramai sibuk nak beli. Dan untuk tourism, ada tax deferment untuk hotel dan airlines dan pelepasan cukai sebanyak 1,000 untuk setiap orang. So kita boleh defer sebanyak 1,000 additional masa kita buat e-filing. Kita boleh tambah sekarang Malaysia Airlines dah ada CEO baru. Dan aku rasa dia sangat-sangat capable untuk navigate keadaan sekarang. Boleh keep an eye on company-company yang berkaitan dengan perhotelan, company-company yang berkaitan dengan airlines, airport dan sebagainya. Next, dua poin yang paling penting, foreign investment dengan pasaran hartanah. Since dia berkait rapat, aku cuma akan tumpu dekat pasaran hartanah. Ada 3 benda penting untuk dia merancangkan industri hartanah. Yang pertama, under kempen pemilikan rumah, duty stamp dikecualikan for up to 1 million. Second, cukai keuntungan hartanah ataupun Real Property Gain Tax RPGT dikecualikan. Ketiga, rumah yang ketiga dan seterusnya yang bernilai 600,000 ke atas tidak tertakluk kepada 70% loan. Dan ini depends on bank. So, jom kita kupas apa yang boleh terjadi daripada 3 benda ni. Kalau ingat graf GDP yang aku tunjuk tadi, pada tahun yang sama kerajaan umumkan benda yang similar, iaitu 0% OPR, kemudahan untuk dapat loan dan beli rumah. So, hasil daripada events yang terjadi ni, kita boleh tengok dekat indeks harga rumah. Pada tahun 2009 dan up to tahun 2014, harga rumah mendadak naik. Mendadak naik dekat sini, aku maksudkan kalau beli rumah awal tahun 2009 dulu, pada kadar peningkatan harga yang terjadi pada tahun 2009 ke 2014, rumah yang 300,000 jadi 400,000, 500,000. Ada 2 benda boleh terjadi daripada rentetan event ni. Pertama sekali, property buran. Second, property bubble. Korang mungkin dah banyak dengar pasal property buran. Aku rasa benda ni dah berlega-lega dalam Facebook lama dah. Tapi aku nak highlight kemungkinan untuk jadi property bubble. Pertama sekali, bank boleh bagi loan 90% untuk rumah yang ketiga dan seterusnya, asalkan rumah tu sekarang 600,000 ke atas. Second, developer-developer kat Malaysia ni kreatif. Sebab tu skim DIBS dimasukkan pada tahun 2014. So bila berdegar-degar orang kata sekarang property buran, developer akan ambil kesempatan. Dia akan market kau-kau rumah ni. Walaupun rumah tu ada kat tempat yang sampah, dia akan gula-gulakan dengan macam-macam benda. Sebab sekarang dia boleh. Dia offer discount 30%, 40%. Mungkin dia bagi kereta free ke, motor free ke, vacation lah, dokumen-dokumen free, SPA, legal, stamp, duty, semua free dia offer. Dan yang paling best kali yang diorang suka offer is cashback sekarang. Kenapa cashback buruk? Imagine kalau rumah tu asalnya adalah cuma 400,000. So, apa developer buat adalah dia ambil rumah yang asalnya nak jual 400,000, dia naikkan harga jadi 700. So, sekarang rumah ni open untuk market orang yang dah ada 2 biji rumah yang sekarang loan dia dah tak boleh 90%. Sekarang dia dah boleh loan 90%. So, daripada 90% tu, 90% daripada 700,000 adalah 630,000. Daripada 630,000 tu dia boleh cakap, aku bagi kau cashback 200,000 kalau kau beli rumah ni.
So sekarang beli rumah yang harga market 700,000 dan dapat cashback sebanyak 200,000. Dan dia akan cakap imagine lagi 4 tahun rumah ni harga naik. Sedangkan sekarang dia dah markup sebanyak 200,000 dah. Kita boleh anggap dah tak ada kenaikan dah lepas tu. Itu developer. Bank pun boleh main peranan yang besar dekat sini sebab dia yang bagi loan. So kalau ada bank yang sekarang tengah tamak nakkan bisnes, dia akan bagi je loan tu mudah. Sebab loan 90% tu adalah atas budi bicara bank dan dia punya risk tolerance. Kalau bank tu rasa nak bagi, dia boleh bagi. So ingat, kalau ada developer mana yang approach korang, sales person yang approach korang untuk beli rumah yang ada cashback banyak ni, ingat benda tu. So walaupun betul ada property buran, kalau harga yang kita beli tu adalah harga 5 tahun ke hadapan, dan property buran tu takkan tolong kita pun. So guys, hati-hati. Jangan terlalu tamak beli atas kita punya kemampuan. Of course, bila jadi macam ni, bukan je beli rumah kita boleh dapat benefit, kita boleh beli juga saham yang berkaitan dengan property buran. So kena cari company yang directly benefit atas property buran ni. Macam counter developer, counter hartanah, REITs, counter construction, counter besi, logistics, dan yang paling penting sekali, banks. So itu untuk saham. Kalau rumah aku tak boleh nak share banyak, korang google je lah. Lepas tu nanti banyak lah iklan yang keluar dalam IG tu. Tinggal tengok dan judge by yourself. Kalau korang nak aku share lagi banyak pasal hartanah, boleh komen kat bawah apa yang korang nak aku share. So itu saja untuk hari ni. Kalau korang ada ambil kesempatan atas property buran ni, komen kat bawah benda yang korang beli. Kalau korang ambil kesempatan atas stocks, komen kat bawah juga apa yang korang beli. Like video ni kalau bermanfaat, share dengan kawan-kawan dan subscribe.